Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah murid-murid, untuk minggu ini kita akan sambung subtopik yang seterusnya, iaitu membandingkan nilai dua nombor dan menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar nilai nombor. Okey, pada subtopik yang kali ini kita akan guna pembelajaran yang sebelum ni, okey, untuk diaplikasi pada pembelajaran pada hari ini. Okey. Kita tengok dulu subtopik yang pertama, iaitu membandingkan nilai dua nombor. Baiklah, bila kita cerita tentang membandingkan, banding memang akan terjadi untuk dua objek atau dua nombor sahaja, okey? Okey, perkataan yang kita perlu ingat bila kita belajar tentang perbandingan ialah lebih banyak dan sedikit. Okey, lebih banyak ataupun lebih sedikit, banyak sedikit, itu yang kita kena ingat dan faham. Baiklah, dalam ayat matematik ataupun dalam konsep matematik kita tak menggunakan lebih banyak. Okey, kita gunakan lebih besar daripada. Okey, bila kita jumpa perkataan lebih besar daripada, maksudnya nombor itu lebih banyaklah daripada nombor yang satu lagi, macam tu. Okey, baik, kalau sedikit pula kita guna perkataan macam ni, lebih kecil daripada. Okey, lebih kecil daripada. Bila kita nak buat perbandingan, kita sebut lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Okey, ini kita kena ingat dan faham. Baiklah, untuk subtopik banding nombor, murid-murid boleh rujuk buku teks. Okey, semua dah dapat buku teks kan? Baiklah, kita tengok yang nombor 1. Jualan sempena Hari Kebangsaan. Ada topi, bendera, lencana dan rantai kunci. Okey, murid-murid boleh sebut nilai nombor di sini. Topi ialah 967, bendera ialah 1835, lencana 1249 dan rantai kunci ialah 1217. Okey, tetapi di sini dia tanya, apakah yang dijual lebih banyak? Topi atau bendera? Jadi dia nak tahu topi dan bendera sahaja. Dia nak membandingkan dua nilai nombor di sini. Okey. Okey, jumlah jualan untuk topi, okey, dia dah tulis di sini iaitu 967. Manakala bendera pula 1835. Okey, di sini 1835. Okey. Nombor di sini, okey, ada murid ni dia sebut nombor 4 digit lebih besar daripada nombor 3 digit. Ya, betul lah, sebab 4 lebih besar daripada 3. Okey. Di sini dia nak tanya yang mana yang lebih banyak, betul? Okey. Jadi kita boleh nampak 1835 lebih besar daripada 967. Bila kita tengok yang ini lebih besar daripada yang ini, bermaksud jualan bendera lebih banyak. Okey, sebab dia tanya kat sini apa yang dijual lebih banyak kan? Jadi yang dijual lebih banyak ialah bendera. Okey, macam tu. Baiklah, kita pergi ke seterusnya. Bandingkan 1835 dan 1249. Yang manakah lebih kecil? Baiklah, di sini dia dah bagi kotak mengikut nilai tempat. Okey, macam kita belajar pada minggu lepas, cikgu ada tunjuk kotak-kotak untuk nilai tempat supaya mudah awak nak tengok digitnya dan sebutkan dia punya nilai nombor. Okey, di sini dia nak bandingkan dua nombor ni. Okey, dua nilai nombor ini. Jadi dia tulis di sini. Okey, yang sini 1835 dan 1249. Okey, ini ialah digit dia. Okey, digit dan nilai digit adalah satu perkara yang berbeza. Okey, kalau digit tu maksudnya angka, awak hanya akan letak satu angka sahaja di sini. Okey, satu digit ataupun satu angka sahaja dalam satu tempat ini. Okey, itu kita akan belajar untuk topik yang seterusnya. Okey, baik, kita tengok di sini dia buat macam ni, lebih mudah kita nak tengok di mana lebih besar, di mana lebih kecil. Okey, kalau dekat sini untuk nilai 1835, kita tengok daripada ribu dulu. Okey, ribu ini satu, yang ini pun satu. Okey, jadi dia dah tulis kat sini nilai ribu sama. Okey, untuk ratus pula. Okey, di sini kita dah boleh tengok. Okey, ini 8 dan yang bawah ini 2. Jadi antara dua ni mana yang lebih kecil? Okey, sekarang kita tengok balik soalan, dia nak lebih kecil kan? Okey, antara dua ni mana yang lebih kecil? Okey, dah tentulah 2, betul? Okey, jadi bila kita dah sampai di sini, yang dekat puluh dan star ni kita dah boleh abaikan. Okey, sebab kita dah nampak jawapan di sini. Jadi dia nak yang lebih kecil. Di sini dia dah tulis 200 lebih kecil daripada 800. Okey, di sini 200 lebih kecil daripada 800. Okey, 2 ni lebih besar daripada 8. Betul lah kan? Jadi dekat sini yang lebih kecil mestilah yang ini. Okey, kita terus ambil yang nilai nombor yang bawah ini, iaitu 1249. Lebih kecil daripada 1835. Okey, macam tu. Okey, boleh ikut setakat tu. Baiklah, kita pergi yang seterusnya. Okey, nombor 2. Diberi 2858 lebih besar daripada 2855. Okey, ini dan ini.
Tunjukkan pada garis nombor. Okey, tunjukkan pada garis nombor. Okey, ini salah satu cara untuk kita nak bandingkan nombor. Yang tadi dia gunakan teknik masukkan ikut nilai tempat, ribu, ratus, puluh dan sal. Kalau macam ini dia guna garis nombor. Okey, awak boleh guna apa-apa sahaja cara yang awak faham. Baiklah. Kalau macam ni dia gunakan garis nombor. Okey, dia tanya 2838. Okey, sini 2858. Okey, maaf, cikgu salah sebut tadi. Okey, kemudian yang ini 2855. Okey, baik. Dia cakap dekat sini 2858 iaitu yang ini berada di sebelah kanan 2855 iaitu ini. Okey, murid ini dia dah sebut semakin ke kanan nombor semakin besar. Okey, ke kanan adalah macam ni. Okey, nombor dia semakin besar. Okey, jadi sekarang kita nak tahu yang mana 2858 lebih besar daripada 2855. Okey, sebab itulah dia nak tunjukkan sekarang betul yang nilai 2858 ni lebih besar daripada 2855 sebab dia berada di sebelah kanan. Okey, ini dia berada di sebelah kanan. Sebab itulah dia lebih besar. Sebab dia suruh kita buktikan kan. Okey. Okey, baiklah. Ini dia dah sebut 2858 lebih besar daripada 2855. Okey, dah terbukti. Okey, di sini dia tanya soalan yang agak yang awak kena fikir. Okey, sebut dua nombor yang lebih besar daripada 2860. Awak boleh tengok pada garis nombor. Okey, pada garis nombor di sini dia nak yang lebih besar daripada nilai ni. Okey, lebih besar maksudnya tidak ada dalam garis nombor. Dia dah lepas ke sebelah kanan. Okey, dia nak dua nombor. Okey, awak boleh fikir tak? Okey, selepas 2861 apa? Nombor apa? Okey, 2861 dan seterusnya 2862. Okey, jadi dua ni ialah nombor yang lebih besar daripada 2860. Okey, macam tu. Baiklah, seterusnya cuba ini, nyatakan nilai yang lebih besar. Okey, nyatakan nilai yang lebih besar. Kita boleh tengok dekat sini. Baiklah, ada nilai tempat 1110 dan sa. Kita tengok yang A dulu. Okey, A. Kita tengok nilai yang pertama ni dulu. Okey, di sini ada 1000 ada 2. Okey, sini 1000 ada 2. Jadi kita tulis di sini 2. Ratusnya ada 1, puluhnya ada 1 dan sa-nya ada 1, 2, 3. Okey. 3 di sini. Baiklah, yang ni pula 1000 dia ada 1, 2, 3. 3 di sini. Ratusnya tak ada. Puluhnya pun tak ada. Sa-nya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Okey, antara nilai ni kan, dia suruh nyatakan yang mana lebih besar. Kita tengok daripada 1000 dahulu. Okey, 1000. Ini 2000, ini 3000. Okey, yang mana lebih besar? Okey, mestilah yang 3 ni kan lebih besar. Yang ini lebih besar. Bila kita dah dapat jawapan di sini, yang 110 sa ni kita dah boleh abaikan. Jadi jawapan dia ialah yang ini. Okey, 3009. Okey, yang ini. 3009. Okey, jadi 3009 lebih besar daripada 2113. Macam tu. Okey, jadi dekat sini kita boleh tulis besar. Okey, macam tu. Okey, baiklah. Contoh yang seterusnya. Okey, yang contoh ni tak ada dekat dalam buku teks awak ya. Okey, kita pergi contoh yang satu. Okey, contoh satu, manakah nombor yang lebih kecil? Okey, di sini lebih kecil. Okey, macam biasa, kita masukkan dulu nombor yang diberi dalam kotak nilai digit, nilai tempat ni. Okey, 1250. Okey, yang kedua 1350. Okey, kita kena tengok setiap digit pada tempatnya. Okey, sini 1000, 1000. Okey, jadi sama kan? Yang ratus pula 200, 300. Okey, yang lebih kecil dia nak lebih kecil tadi. Jadi yang lebih kecil sekarang ialah 2. Kita dah ada jawapannya di sini. Okey, jadi kita dah tak payah tengok pada puluh dan sa. Okey, jadi sekarang jawapan dia 1250 lebih kecil. Okey, lebih kecil daripada 1350. Okey, dah selesai yang itu. Baik, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Manakah nombor yang lebih kecil? Okey, 2490 dengan 2480. Okey, dua ni. Kita masukkan dulu dalam kotak nilai tempat. Okey, 2490. 2480. Kita tengok dulu pada ribu. Sini 2000, sini 2000 jadi sama. 400, 400 sama. Jadi sini 90, 80. Jadi kita nak yang kecil kan? Okey, yang kecil ialah 8. Jadi jawapan dia ialah 2480. Okey, 2480 lebih kecil daripada 2490. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya, contoh 3, lebih besar. Okey, masukkan nombor macam biasa, 3215 dan 3415. Baik, kita tengok ribu dia, 3000 sama. 200 400. Okey, besar Yang besar sekarang ialah
4. 4 lebih besar daripada 2. Jadi jawapan dia ialah 3,415. Okey, kita dah boleh tulis di sini 3,415 lebih besar daripada 3,215. Okey? Okey, baiklah. Contoh yang seterusnya, contoh 4. Manakah nombor yang lebih besar? Okey, kita masukkan nombornya di sini. Okey, 5,495. Yang ini 5,459. Okey, kita tengok di sini 5,000 sama. 400 sama. 90 dengan 50. Okey, jadi sekarang yang lebih besar ialah 9. Jadi jawapan dia ialah 5,495 lebih besar daripada 5,459. Okey, contoh 5 yang lebih kecil. Kita masukkan seperti biasa 6,015, 7,015. Okey, kita cek mana yang lebih kecil. Okey, tengok 1,000, 6,000, 7,000. Okey, jadi kita dah dapat jawapan 6,000 yang lebih kecil di sini. Jadi jawapan dia ialah 6,015 lebih kecil daripada 7,015. Okey, contoh seterusnya lebih besar. 7,120 dan 7,210. Kita masukkan macam biasa. 7,120, 7,210. Okey, sekarang kita tengok 1,000. 7,000 sama 100, 200. Okey, sini ada perbezaan yang besarnya ialah 2. Jadi jawapan dia yang bawah. 7,210 lebih besar daripada 7,120. Okey, macam tu. Baiklah. Kita masuk subtopik yang kedua, iaitu menyusun kumpulan objek dalam tertib menaik dan tertib menurun. Pertama sekali kita kenal dulu apa itu tertib menaik. Okey, tertib menaik ni ialah susun dari nombor paling kecil hingga paling besar. Okey, macam ni. Okey, dia macam naik tangga gitu. Menaik macam ni. Okey, macam tu. Okey, jadi dia daripada kecil hingga ke besar. Okey, macam tu. Baiklah. Yang ini paling senang awak nak ingat. Sedikit ke banyak ataupun kecil ke besar. Ataupun ingat naik tangga. Okey, macam itulah. Okey, kita tengok contoh tertib naik macam ni. Okey, dalam buku teks awak pun ada. Sekarang kita ada jumlah untuk pokok bakau, pokok kelapa sawit, pokok getah dan pokok kelapa. Okey, di sini ada 4. Okey, 4 nilai nombor di sini. 4 nombor lah. Okey, kita nak susun dalam tertib menaik. Sekarang ni contoh. Mula-mula apa yang kita kena buat? Okey, di antara 4 ni kita kena check dulu. Sekarang kita nak susun daripada kecil kan. Okey, kita cari nombor yang paling kecil ataupun yang paling sikit dulu. Okey, antara semua ni awak boleh nampak mana yang paling sikit. Okey, pokok getah kan. Okey, pokok getah di sini. Jadi dia yang paling kecil. Kemudian, okey, sekarang boleh pangkahkan dulu supaya kita tak keliru. Okey, cara dia. Lepas tu yang kedua antara 3 ni, okey, 1 2 3. Okey, mana pula yang paling kecil, mana pula yang paling sedikit, iaitu pokok kelapa. Okey, pokok kelapa ni nombor 2 paling sikit. Okey, dah siap? Yang antara 2 ni pula. Okey, ni senang, kita nak tengok mana yang sikit antara 2 ni. Okey, pokok bakau. Okey, pokok bakau ni nombor 3 sekarang. Okay, sekarang ni dah tinggal pokok kelapa sawit. Okey, dah tentulah dia yang paling tinggi ataupun paling besar. Okey, sekarang kita nak susun dia ialah, okey, kita kena tulis dulu nombor 1 ni. Yang first kita tulis nombor 1 kat depannya. 2,800. Kemudian nombor 2, 2,900. Yang ketiga, 3,000. Dan yang keempat, last kali 3,100. Okey, jadi sekarang susunan dia daripada kecil ke besar ialah 2,800, 2,900, 3,000 dan 3,100. Okey, kita cek jawapan dia. Okey. Okey, 2,800, 2,900, 3,000 dan 3,100. Okey, macam tu contohnya. Okey, sekarang kita masuk tertib menurun pula. Okey, tertib menurun ni dia terbalik daripada menaik tadi lah. Kalau macam tadi naik tangga kan, sekarang kita turun tangga. Okey, kita mula daripada yang besar pergi ke kecil. Okey, macam ni lah. Banyak ke sedikit ataupun besar ke kecil. Macam kita turun tangga. Okey, macam tu. Okey, macam tu lah. Baiklah, kita tengok contoh sama yang macam tadi juga contohnya. Kalau macam tadi, kita start mula daripada yang paling kecil kan. Okey, jadi sekarang kita terbalikkan, kita cari yang paling besar. Okey, yang paling besar tadi ialah kelapa sawit. Okey, ini nombor 1. Lepas tu, yang kedua ialah pokok bakau. Okey, yang ketiga ialah pokok kelapa dan yang terakhir ialah pokok getah. Okey. Baiklah, sekarang ni dia punya tu kita susun daripada yang kita tanda nombor 1 tadi. Cara nak susun memang macam ni. Awak kena tulis numbering dulu. Nanti baru awak susun semula. Okey, tadi first start dengan 3,100, tulis 3,100, kemudian yang kedua 3,000, yang ketiga 2,900 dan yang akhir sekali 2,800. Okey, mari kita cek dia punya jawapan dia. Okey, tengok sama ada betul ke tak jawapan dia. Okey, 3,100, 3,000, 2,900, 2,800. Okey, dah selesai untuk contoh tertib menurun. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita nak susun ni. Okey, tadi dia punya nilai nombor dia sama, tapi sekarang ni dia tunjuk dalam bentuk blok. Okey, blok ni pun cikgu dah ajarkan pada awak. Okey, nombor yang sama. Okey, macam ni. Susun nombor paling kecil hingga paling besar, iaitu menaik. Sebab tu dia naik tangga kat sini. Menaik. Okey. Jadi bila menaik, susunan dia akan jadi macam mana?
Okey, macam ni tertib menaik. Yang tadi yang cikgu dah tunjuk tadi kan. 2,800, 2,900, 3,000, 3,100. Okey, baiklah seterusnya. Susun nombor paling besar hingga paling kecil, iaitu turun tangga. Menurun. Okey, menurun. Okey, jawapan dia. Kita terbalikkan daripada yang tadi, mula daripada yang paling besar. 3,100, 3,000, 2,900, 2,800. Okey, macam tu. Baiklah. Okey, ni dia dah tunjuk. Nampak? Okey, tangga naik, menaik. Ini turun, menurun. Macam tu. Okey. Menaik 2,800, 2,900, 3,000, 3,100. Okey, bila menurun, awak ambil balik yang belakang ni, masukkan ke depan. Kemudian terbalikkan. Macam tu susunan dia. Okey. Baiklah, seterusnya. Okey, cuba ini. Susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okey, kita tengok ini dalam buku teks awak pun ada. Sini dia dah bagi nilai nombornya. Kita nak tertib menaik dulu. Okey, tertib menaik dulu. Menaik dulu. Mula dengan yang paling ini naik tangga kan. Okey. Mula daripada yang paling kecil. Kita cari mana yang paling kecil di sini, paling sikit. Awak boleh tengok gambar lebih mudah. Okey. Okey, ini yang paling kecil. Okey, jadi ini nombor 1. Okey, ini nombor 1 nombor 1. Kemudian yang kedua paling sikit ialah mana? Okey, yang ini nombor 2. Kemudian nombor 3 yang ini. Dan yang terakhir ialah yang ini. Jadi kita susun balik lah. Okey, nombor 1, 1,005. Kemudian 1,009. Kemudian 1,013. Dan terakhir 1,017. Okey, macam tu. Okey, baiklah. Okey, ini nanti dulu. Sebab sekarang kita nak susun dalam tertib menurun. Okey, menurun pula. Kita terbalikkan yang ini ke letak kat depan. Macam tu je, senang je. Okey, kita terbalikkan balik. Tadi dekat sini 1,017, 1,013, 1,009 dan 1,005 macam tu. Okey, ini menaik. Okey, ini menaik. Cikgu buat anak panah menaik. Yang ini menurun. Okey, macam tu. Okey, kita tengok pula contoh yang B. Okey, yang B. Okey, susunan menaik, tertib menaik dan menurun. Okey, kita mula dengan yang menaik dulu. Kita kena cari yang paling kecil. Okey, bila menaik start daripada yang kecil. Okey, ini yang paling kecil. Kemudian diikuti oleh ini 9,026, kemudian 9,034 dan terakhir sekali 9,042. Okey, jadi kita susun dekat dalam kotak ni mula daripada nombor 1 9,018, kemudian 9,026, 9,034 dan 9,042. Okey, macam tu. Okey, bila menurun kita kena terbalikkan. Ini nombor 1, 2, 3, 4. Okey, macam tu. Nombor 1 9,042, kemudian 9,034, 9,026 dan yang terakhir 9,018. Okey, dah siap. Ini boleh awak boleh tengok balik, teliti balik. Okey, nanti tengok kat dalam buku teks. Okey. Baiklah. Cikgu akan bagi latihan untuk awak dalam grup Telegram nanti. Okey. Jadi untuk itu selamat menjawab dan terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye.